Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita mengenai sistem peredaran manusia. Jadi sistem peredaran yang dimasukkan sini adalah sistem peredaran darah dan juga bendalai yang terdapat dalam badan manusia. Okey. Seperti mana kamu ketahui bahawa sistem peredaran manusia ni ada 3 sahaja komponen dia. Pertama sekali jantung. Jantung, salur darah dan juga darah. Jadi jantung ni dia akan pump darah, kan? Daripada jantung ni dia akan pump, dia menyebabkan darah tu akan mengalir dalam salur darah, dia akan pergi ke seluruh badan, dan dia akan pergi masuk balik ke dalam salur darah vena, kan? Yang keluar dari jantung tu arteri. Dia bawa darah yang beroksigen. Jadi darah tu akan mengalir ke seluruh badan, dan tujuannya apa? Dia akan bekalkan oksigen, makanan kepada sel-sel. Bila dah selesai, dia akan patah balik, masuk balik dalam vena, masuk balik dalam jantung. Kemudian jantung ni dia akan pump darah ni yang tak ada oksigen tu untuk pergi ke peparu, ambil oksigen di peparu, peparu di sini, peparu ni, dan patah balik masuk dalam jantung. Jantung apa buat lagi? Dia akan pump pula yang beroksigen tu pergi ke seluruh sel untuk bekalkan oksigen dan makanan kepada sel. Jadi kamu nampak tak situ? Dia adanya satu peredaran. Peredaran yang mana membawa darah ataupun bendalai-bendalai lain, contohnya plasma yang terdapat dalam darah, sebagai bekalan makanan kepada sel-sel. Sel ni dia tak boleh hidup macam tu sahaja. Dia perlukan bekalan makanan dan juga oksigen daripada mana? Makanan tu dapat daripada mana? Seperti mana kita dah pelajari sebelum ni, iaitu bab mengenai nutrisi tu. Mana makanan kita makan tu akhirnya dia akan masuk balik dalam darah, dan darah tu akan pergi ke seluruh badan, kan? Jadi seperti mana yang telah pun kita juga pelajari sebelum ni, bagaimana oksigen tu didapati daripada peparu. Darah akan pergi ke peparu untuk mendapatkan oksigen. Selepas dia dioksigenkan, dia akan dipatahkan balik, dia akan pergi balik semula ke jantung untuk di mana? Untuk disebarkan. Jantung ni dia akan pump. Jantung ni akan fungsi dia akan sentiasa mengepam. Pam untuk apa? Untuk tolak darah ni pergi ke seluruh badan. Seluruh daging yang kamu ada, pertangan kamu ni, kaki kamu semua ni, semuanya dilalui oleh darah. Untuk apa? Darah ni dia akan bekalkan oksigen dan juga makanan. Okey. Jantung ni, dia adalah organ yang berongga dan berotot yang mengepam dan menghasilkan daya bagi menggerakkan darah ke seluruh badan. Jadi itulah dia jantung. Dia sebenarnya adalah organ yang berongga, Dalam dia ada rongga tu? Rongga atrium, rongga ventricle, ventricle kiri, ventricle kanan, atrium kiri, atrium kanan. Itu yang dikatakan berongga. Dia ada lompong. Okey, berotot. Jadi jantung ni dia berotot. Sebab apa? Dia melakukan gerakan yang pump tu. Nak melakukan apa-apa gerakan yang kuat semua tu perlukan otot. Jadi jantung ni dia adalah organ yang berotot. Organ yang berotot yang mana dia akan sentiasa pump, mengepam, dia pump setiap hari, setiap saat. Jadi dia akan menggerakkan darah ni ke seluruh badan. Okey, kemudian salur darah pula ada tiub pelbagai saiz yang menghubungkan, yang mengangkut darah ke seluruh tubuh. Jadi dia hubungkan semualah daripada jantung tu, mengalir daripada jantung ni, aorta, dia akan pergi ke seluruh badan, Itu adalah salur darah. Dalam bahasa pasar kita panggil urat. Urat. Jadi salur darah ni dia ada 3 jenis. Satu, arteri. Arteri ni adalah salur darah yang membawa darah yang beroksigen.
yang beroksigen. Vena ialah salur darah yang membawa darah yang tidak beroksigen. Dan juga kapilari ni dia di tengah-tengah antara arteri dan juga vena. Arteri tu kan, arteri sebelum dia pergi ke vena, dia akan lalui kapilari dahulu kan. Contohnya bila mana darah tu dah dipam kan. Okey, ni jantung. Okey, sini sikitlah, nampak macam jantung sikit kan. Dia akan dipam keluar, darah yang beroksigen akan dipam keluar pergi ke aorta. Dan daripada aorta ni dia akan pecah ke seluruh badan. Pergi ke seluruh badan. Okey. Dan ini dia akan pergi ke kawasan-kawasan kecil sampailah ke kamu sel-sel dan juga otot-otot yang lain. Dan juga barulah kamu akan jumpa kapilari. Kapilari ni dia macam ni lah lebih kurang kan. Okey. Jadi apa yang ada tengah-tengah ni? Ni adalah sel-sel lah. Sini sel kan. Jadi darah ni dia akan mengalir, dia akan pergi ke setiap sel. Contoh ni sel lah. Tepi-tepi ni adalah sel. Okey. Jadi adalah sel. Jadi kapilari ni, dalam kapilari yang ni darah akan mengalir sini, dan di sinilah disebab kapilari ni dia punya lapisan salurannya adalah nipis, senipis satu sel. Jadi boleh proses pengangkutan iaitu oksigen dipindahkan ke sel ni kan, berlaku dengan lebih mudah kan, melalui resapan sahaja. Jadi bila mana darah tu kan, sel darah merah ni dia mengalir dalam kapilari ni, tepi ni ada pula sel kan. Jadi oksigen mudah untuk diresap masuk ke dalam ni, dan juga makanan pun dipindahkan juga kan ke sel-sel ni. Jadi setiap sel, hampir keseluruhan sel dilalui oleh kapilari ni. Okey, jadi bila mana dia dah bagi makanan, dah bagi gas pada sel, apa dia buat? Dia akan patah balik lah, pergi semula ke jantung. Jadi nak pergi ke jantung, okey, daripada yang kecil-kecil ni, kapilari kecil-kecil ni dia akan jantung, dia akan membentuk saluran. Yang ni di sinilah ada vena. Yang ni sebelum pergi ke kapilari, yang membawa oksigen tu arteri. Selepas daripada melalui kapilari dah dibagi dah oksigen, sekarang darah ni dah tak ada oksigen. Salur darah yang kecil-kecil tu dia jantung jadi lebih besar, dia akan membentuk vena. Vein, itu darah yang mengalir dalam salur darah ni, yang mana darah tu dah tak ada oksigen dah kan. Okey, yang tinggi apa dia? Yang tinggi adalah karbon dioksida. Jadi dia akan bawa darah ni pergi ke jantung semula, patah balik, pergi ke jantung balik kan. Dia akan pergi jantung balik, kemudian jantung akan pam darah yang tak ada oksigen ni sini atrium, sini ventricle, dia akan pam darah ni yang tak ada oksigen ni pergi ke peparu. Dia pergi ke peparu ni tujuan apa? Untuk dibekalkan oksigen. Dia akan patah balik, pergi ke jantung, pergi ke atrium kanan, semua ni lah. Dan dia akan dipam balik keluar melalui aorta dan pergi ke seluruh sel. Jadi proses ni berlaku berpusing. Sebab tu dikatakan peredaran darah. Okey, darah ni pula dia adalah bendalur badan yang menjalankan fungsi pengangkutan bagi memenuhi keperluan sel dan menyingkirkan bahan kumuh bertoksik. Jadi bendalur badan ni, itu darah ni, dia akan bawa oksigen. Dan dihantar kepada sel. Jadi sel ni dah penuh dah karbon dioksida, dia akan ambil oksigen dan dia akan pindahkan karbon dioksida yang ada sel ni, dipindahkan kepada darah. Darah ni yang mengalir tu dia akan patah balik pergi ke jantung, dan dia akan buanglah karbon dioksida tu ke peparu nanti. Okey.
Jadi itu yang kita cerita bahawa dalam sistem peredaran manusia ni ada 3 ni. Iaitu jantung, salur darah dan juga darah itu sendiri. Okey, jadi darah ni apa yang ada dalam darah? Okey, darah mengalir melalui salur darah yang menghantar bahan-bahan yang diperlukan oleh sel. Jadi darah ni sebenarnya dia mengalir melalui salur darah. Kan? Dia mengalir melalui salur darah. Tujuan dia apa? Dia menghantar bahan-bahan yang diperlukan oleh sel. Seperti apa dia? Oksigen. Oksigen ni diperlukan oleh sel. Sel ni dia perlukan oksigen. Dia perlukan oksigen. Macam untuk proses respirasi ke semua dia perlukan oksigen lah. Dan menghasilkan tenaga perlu oksigen. Jadi dia punya bahan kumuh dia dah guna oksigen. Dan bahan kumuh dia adalah karbon dioksida. Okey. Jadi kita terus bincangkan apakah itu darah. Darah ni dia mengalir melalui salur darah yang menghantar bahan-bahan yang diperlukan oleh sel. Seperti oksigen dan nutrien. Jadi 2 ni yang dibawa oleh darah. Oksigen dengan nutrien. Serta menyingkirkan produk sisa metabolik dari sel-sel yang sama. Jadi bila mana darah tu dia dah mengalir, dia dah pergi kepada sel, dia dah pergi kepada sel ni kapilari kapilari. Dalam kapilari ni ada darah. Darah ni dia akan masukkan ke dalam sel ni secara resapan pergi masukkan oksigen. Kemudian oksigen karbon dioksida yang terhasil yang sebelum ni yang dah pakai ni, bahan kumuh kepada sel ni akan dipindahkan masuk ke dalam darah ni pula. Jadi dia bertukar-tukar. Jadi darah yang dah tinggi karbon dioksida ni dia akan pergi ke jantung, jantung hantar balik ke paru-paru untuk dapatkan oksigen balik. Jadi apa dah jadi pada karbon dioksida? Bila mana dia sampai dekat paru-paru tu, sel-sel darah ni dia akan pindahkan ke dalam sel-sel paru-paru karbon dioksida untuk dihembus, untuk dihantar keluar lah. Yang mana kita hembus keluar dekat hidung kita lepas kita bernafas kan, kita hembus keluar tu itu adalah adanya karbon dioksida. Jadi karbon dioksida dibuang dibuang semasa kita bernafas lah, dan kita hirup oksigen, dan di paru-paru lah darah akan menerima oksigen. Dia patah balik pergi ke jantung, dan pergi pula ke aorta, dipam oleh jantung ni pergi ke seluruh badan untuk menghantar oksigen ni dan juga nutrien. Jadi sel ni dia bukan sahaja menerima oksigen, dia juga menerima nutrien. Jadi darah ni dia bawa 2 tu, iaitu oksigen dan juga nutrien. Kemudian darah terdiri daripada sel-sel darah. Jadi dalam darah tu dia ada sel-sel darah sebenarnya. Bukan semata-mata darah yang kamu tengok tu mengalir warna merah tu. Bukan dia kosong. Dalam tu adanya sel-sel darah. Okey, ada sel-sel darah. Apakah ia? Eritrosit. Okey, eritrosit ni sel darah merah. Eritrosit kita panggil. Jadi kita mulai sekarang, lepas ni kita akan sebut dia sebagai eritrosit lah. Mudah untuk kamu ingat. Okey, leukosit. Sebenarnya dalam bahasa Inggeris leukocyte. Nak mudahkan kita, sebab ni bahasa Melayu punya kelas, kita panggil leukosit lah. Leukosit ni dia adalah sel darah putih. Sel darah putih. Jadi 2 jenis darah lah yang kita ada. Satu sel darah merah, eritrosit, dan yang kedua itu leukosit, iaitu sel darah putih. Dan juga platelet. Platelet yang terampai di dalam bendalir plasma. Okey. Jadi sebenarnya darah ni, bila mana kamu ambil darah, kamu proses dia, kalau istilah dia kita panggil centrifuge. Kita empar ataupun diemparkan. Empar ni maksudnya dia masuk dalam mesin, dia akan pusing darah tu, menyebabkan darah ni dia akan terasing, dia akan mengasingkan antara sel darah merah, dan di tengah-tengah ni sel darah putih sikit, dan yang atas ni adalah plasma. Jadi jelas di sini bahawa
dalam darah ni sebenarnya dia ada apa? Dia ada bendali plasma ni, bendali plasma, dan juga dia adanya sel-sel darah merah, dan dia di tengah-tengah ni dia buffy coat, memang kamu tak nampak. Di tengah-tengah ni sel darah putih. Okey, jadi bendali plasma, dalam bendali plasma tu dia ada apa? Okey, 90 hingga 92% adalah air. Sebab itulah kita sebenarnya memerlukan air yang banyak sebenarnya. Sebab apa? Dalam plasma kita ni sebenarnya tinggi air. Okey. Bahan terlarut 8 hingga 10% daripadanya adalah bahan terlarut. Jadi dalam bahan terlarut tu apa yang ada? Dia ada gas oksigen, karbon dioksida, nutrien, contohnya glukosa, asid amino, vitamin, dan juga dia ada enzim. Protein plasma pun ada dalam plasma ni, iaitu contohnya albumin, globulin, fibrinogen. Yang ni kita akan pelajari nanti bagaimana luka dapat di darah yang mengalir kan. Memang kita luka, darah mengalir keluar, macam mana prosesnya. Itu kita akan tengok nanti fungsi fibrinogen. Dan juga dalam plasma ni adanya bahan kumuh, iaitu kita panggil dia urea. Okey. Sel-sel darah ni yang merah ni pula, okey, dia sebenarnya ada 3. Ada eritrosit, itu eritrosit, sel darah merah, dan ada leukosit, sel darah putih. Dan dalam darah ni, yang ni darah ni bahagian darah dia. Yang atas ni dia bendali plasma. Dalam sel darah dalam sel-sel darah ni adanya satu lagi platelet. Darah merah, darah putih dan juga platelet. Okey, jadi sel darah putih ni sebenarnya dia terdiri daripada 2 jenis. 2 jenis, 2 keluarga yang besar lah. Okey, satu kita panggil granulocyte. Maksud dia bergranul. Granul ni apa dia? Granul ni, okey, contohnya ni sel. Dia ada granul. Kalau granul ni maksudnya dia bintik. Dia ada bintik-bintik macam tu. Ini bergranul. Dia ada, sebenarnya dalam granul ni adanya bahan-bahan lah. Contohnya ada nukleus ke, ada sitoplasma. Dia ada bahan-bahan untuk dia melakukan tidak balas. Contohnya, kalau macam sel darah putih ni, apa function dia? Function dia adalah untuk membunuh bakteria yang masuk dalam badan. Sebagai sistem pertahanan. Itu fungsi leukosit. Jadi dia ada granul tu. Dalam granul tu terdapatlah bahan-bahan untuk dia membunuh sel, makanan, macam-macam lagi lah. Okey, jadi sebab tu dia dibahagi kepada 2, granulocyte dan juga agranulocyte. Depan ni maksudnya tidak ada granul. Yang ni granulocyte, dia bergranul. Okey, yang granulocyte ni dia bawah dia ada 3, NEB, NEB, senang kamu nak ingat, ataupun lagi paling mudah band, basophil, eosinophil dan juga neutrophil. Cara saya nak ingat, saya panggil band, basophil, eosinophil dan juga neutrophil. Okey, kalau agranulocyte maksudnya dia tidak ada granul, dia terdiri daripada 2, iaitu lymphocyte dan juga monocyte. Memang kamu akan tengok dapat kamu akan dapat tengok dengan lebih jelas bawah mikroskop agranulocyte macam mana kan. Di mana monocyte tu dia hanya macam ni saja. Kan? Ada satu ni saja. Kan? Mana dia tak ada granul-granul bintik-bintik, tak ada. Tapi bawah mikroskop kalau kamu tengok granulocyte, memang kamu akan nampak lah dia punya ada granul-granul dia. Okey. Jadi di sini kita nak cerita bahawa dalam darah tu sendiri ada semua ni. Kan? Itu bendali plasma dan juga sel-sel darah. Dan bendali plasma ni apa ada dia? Air dan juga bahan terlarut. Bahan terlarut tu apa dia? Ini semua ni. Untuk sel darah merah pula, untuk sel-sel darah ni ada 3 jenis. Sel darah merah, sel darah putih dan juga platelet. Dan juga ada pembahagian sel darah putih. Okey, jadi apa yang ada dalam plasma? Apa yang ada dalam plasma? Plasma ni sebenarnya dia bendali berwarna kekuningan yang merupakan medium darah. Jadi dalam plasma ni sebenarnya dia ada air. Jadi darah ni sebenarnya dia terdiri daripada
sel-sel darah lah kan. Sel darah merah, sel darah putih. Jadi yang medium dia yang nak bawa darah tu adalah plasma. Itu maksud kepada ayat ni. Kan? Darah ni dia daripada sel-sel darah merah, sel darah putih tu. Yang nak bawa sel darah merah, sel darah putih tu adalah plasma. Jadi plasma ni terdiri daripada 90% hingga 92% air. Dan juga dia ada bahan telarut iaitu nutrien, gas respirasi, contohnya karbon dioksida, dia ada oksigen, ada garam mineral, ada hormon. Hormon ni semua ada juga protein dan bahan kumuh ada dalam plasma. Okey, kandungannya mungkin berubah-ubah di bahagian badan yang berbeza-beza. Contohnya plasma yang berada di vena portal hepa. Yang di bahagian hati, liver. Dia mempunyai nutrien terlarut yang lebih tinggi lah, sebab kat situ selepas usus, darah tu akan darah pada usus akan pergi ke hati. Jadi sudah tentulah di vena portal hepa ni dia tinggi, masih banyak lagi nutrien. Sebab apa? Darah-darah daripada usus tu baru saja dia ambil glukos semua dan dia bawa ke hati. Jadi sebab itulah darah-darah di hati ni dia tinggi nutrien. Okey, apa yang ada dalam sel darah? Kita tengok pula sel-sel darah. Okey, sel-sel darah ni, di mana kamu tengok dalam darah sebenarnya banyak kamu akan jumpa ni. Yang sel darah merah. Dalamnya ada sel darah merah. Dan cecair kekuningan ni yang ni. Yang ni plasma lah plasma. Medium kepada darah ni adalah plasma. Okey, jadi yang ni yang kecil-kecil ni itu adalah platelet. Okey, sel darah putih ni sel darah putih. Okey, apakah eritrosit? Eritrosit ni sel darah merah lah. Okey, macam mana dia punya bentuk dia? Diameter dia 7.5 mikrometer. 7.5 mikrometer. Kecil je. Memang kecil. Kalau kita tengok ni macam kuih apa dah ni. Kuih onde-onde ke apa. Yang tengah-tengah ni ada lubang. Tapi dia tak tembus. Dia bentuk macam tu je. Jadi tebal dia 2 mikrometer. Diameter dia 7 mikrometer. 7.5 mikrometer. Okey, eritrosit berbentuk dui cengkung untuk meningkatkan nisbah JLP, jumlah luas permukaan per isi padu. Jadi dengan dia cekung gini, jadi ada banyak permukaan lah, ada banyak permukaan. Sebab dia cekung gitu. Jadi ada permukaan sini, tepi-tepi ni ada. Kalau dia bulat je, jadi luas permukaan dia tak banyak, per dengan isi padu. Kalau bayangkan kalau dia bulat, bayangkan kalau bentuk dia bulat ni, dah lah isi padu dia tinggi. Kalau bulat mestilah isi padu kena tinggi. Jadi jumlah luas permukaan per isi padu dia akan jadi apa nanti? Dia akan jadi rendah. Sebab apa? Isi padu tinggi. Tapi kalau dia ada cekung gitu, bentuk dia gini, gitu seperti mana sekarang ni, jumlah luas permukaan dia per dengan isi padu dia akan jadi lebih tinggi, lebih besar. Itu tujuan dia kenapa dia berbentuk dui cekung. Okey, eritrosit tidak mempunyai nukleus untuk menyediakan ruang yang lebih bagi diisi oleh hemoglobin. Jadi dalam eritrosit ni ada hemoglobin. Okey, sebelum ni kamu pernah dengar hemoglobin. Di sinilah terletaknya hemoglobin, iaitu dalam darah merah. Okey, 1 milimeter padu darah mengandungi kira-kira 5 juta eritrosit. Banyaklah. Darah yang tinggi kandungan oksigen berwarna terang. Biasanya darah yang tinggi oksigen, sebab apa? Hemoglobin dia tengah bercantum dengan oksigen. Tujuan hemoglobin ni dia akan bercantum, dia akan pegang oksigen. Okey. Jadi bila mana dia bergabung oksigen, warna hemoglobin tu akan jadi lebih cerah. Sebab itulah sel darah merah yang memegang oksigen ni,
dia akan warna lebih terang, merah terang. Okey, satu eritrosit mengandungi kira-kira 2.5 juta molekul hemoglobin yang akan bergabung dengan oksigen membentuk oksihemoglobin untuk tujuan pengangkutan oksigen dari peparu ke seluruh bahagian badan. Jadi itu tujuannya sel darah merah ni iaitu untuk memegang oksigen. Tujuannya apa? Dia nak hantar oksigen ni ke seluruh badan. Ada 250 juta hemoglobin. Banyak tak? Banyak. Memang banyak. Okey, ini molekul hemoglobin. Mana kamu tengok ni? Ni molekul hemoglobin. Eritrosit juga mengangkut karbon dioksida dalam bentuk karbaminohemoglobin. Kan? Eritrosit kan dia bukan saja dia bawa oksigen. Di mana dia dapat oksigen, dia akan pindahkan ke sel. Sel akan bagi sel darah merah ni karbon dioksida. Jadi karbon dioksida tu diangkut macam mana? Okey, dia diangkut dengan apa? Dia gabungkan dengan hemoglobin ni supaya hemoglobin ni pegang. Dan nama dia karbaminohemoglobin. Kan? Selepas dia pegang oksigen karbon dioksida tu, okey, dia panggil karbaminohemoglobin. Okey. Jadi dia akan bawa lah karbon dioksida ni daripada sel-sel badan ke peparu untuk disingkirkan lah daripada badan kita. Okey, eritrosit dihasilkan di sum-sum tulang. Di sum-sum tulang. Dalam tulang